السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara penghafid bersama Hadi Syarudin, saya mendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kita menyambung dari tafsir surah Taha muka 17 hingga berikutnya, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tilka biyaminika ya Musa? Qala hiya 'asaya atawakkau 'alayha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Qala alqiha ya Musa. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وأضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. Apakah ada tangan kananmu, wahai Musa? Berkata Musa, ialah tongkatku. Aku berdiri dengannya dan aku pukul daun dengannya untuk kambingku, dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya. Allah firman, lemparkanlah ia, wahai Musa. Lalu lemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Allah firman, peganglah ia, jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaan semula. Dan kepitkanlah tanganmu ke ketiakmu, dan saya ia akan keluar menjadi putih, cemerlang, tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain pula. Untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian tanda-tanda kekuasaan kami yang sangat besar. Pergilah kepada Fir'aun, sungguhnya dia telah melampaui batas. Demikianlah tuan-tuan terjemahan yang sepilih dari Tafsir Al-Aisar. Tafsir Al-Aisar ni adalah karangan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, yang merupakan seorang mufassir yang mengajar di masjid di Hijaz. Beliau ni ada kursi sendiri mengajar ilmu tafsir. Tuan-tuan memahami bahasa Arab, bagi contohnya tuan-tuan lihat beliau menyampaikan ilmu tafsir ni dalam kuliah-kuliah tafsir di sana. Jadi ayat ni masih lagi mengisahkan tentang Nabi Musa dengan Rabb ni, iaitu ketika Allah bertanya kepada Nabi Musa, padahal Allah maha mengetahui apa yang ada pada Nabi Musa. Dia bertanya untuk memastikan bahawa di tangan itu adalah satu tongkat yang Nabi Musa sendiri akhirnya akan merasa lega. Dia adalah tongkat yang peranannya tertentu itu, kerana ia akan ditukarkan Allah menjadi ular sebagai mukjizat untuk Nabi Musa. Kayu kering ni tuan-tuan dimulai Allah sekalian, kalau kita lihat dalam kitab tafsir, tak adalah penjelasan tentang hakikat kejadiannya daripada kayu apa. Cuma dalam tafsir Samarkandi saja ada menjelaskan daripada kayu, daripada pokok di syurga, yang merupakan satu pokok yang tumbuh dekat dengan rumah Nabi Shu'aib di Madian. Dan Musa terbiasa mengambil pokok ini. Ada ceritanya tuan-tuan, tapi pandangan-pandangan ini tak disebut oleh kebanyakan para ulama tafsir. Most probably yang merupakan kisah Israeliat. Tak payahlah tuan-tuan, kita pergi cari pula kayu. Hari jumpa kayu koka, jumpa kayu kuning, boleh rendah dalam air, sembuhkan orang. Syirik kepada Allah SWT. Jangan buat perkara seperti ini. Kalau siapa yang menjual kayu-kayu dengan anggapan dia kayu buat bahtera Nabi Nuh, dia kayu untuk buat tongkat Nabi Musa, dia kayu untuk pakai cincin Nabi Sulaiman, tak ada tuan-tuan. Dalam hadis tidak ada, dalam tafsir pun tidak ada. Kalau hanya disebut sebagai satu kisah Israeliat, setakat itu. Tak ada pula Islam yang menyuruh kita untuk maksud tadabbur, inakan haki itu bukanlah mentadabbur, cari hakikat benda ni, pergi jual, pergi kempen di mana-mana tuan-tuan. Bagi peniaga-peniaga muslim, janganlah kita ni reach over sangat. Sunat, kalau kita jual benda, kereta umpamanya, pernah aksiden, cerita dengan orang tuan-tuan, pernah aksiden, jangan cerita sentiasa tip-top. Kita berdosa. Wala taj'alullaha 'urdatan li'aymanikum. Jangan jadikan Allah SWT itu sebagai alatan untuk kamu sumpah murah. Apa yang kamu capai, kamu jadi jutawan dengan apa yang kamu tipu manusia itu. Maka jaga diri kita tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, terjebak dalam perkara seperti ini. Jadilah peniaga muslim yang disebut dalam hadis Tajus Saduq An-Nabiyyin was-Siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Peniaga yang jujur, yang menempah syurga Allah SWT, itu adalah mereka yang jujur, amanah. Jangan terlibat dia tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian.
Syekh Muhammad Ghazali Al-Marhumah menulis buku yang tajuknya Kaifa Nata'amalu Ma'al Quran, bagaimana kita berinteraksi dengan Quran. Menceritakan tentang masalah yang menjadi malapetaka umat Islam pada hari ini. Dia sibuk benda-benda yang bersifat seperti itu. Tongkat yang besar daripada kayu koka umpamanya, maka dia pergi jual kayu koka. Dia tak kaji bagaimana Musa ni seorang yang mengajar kita kerja independen, jaga kambing. Nabi-Nabi semua jaga kambing, kenapa tak jadi usahawan kambing? Itu lebih besar tuntutannya daripada dia pergi jual kayu yang ditimbul-timbulkan cerita-cerita dusta terhadapnya, tuan-tuan. Ini masalah umat Islam. Orang suruh fokus yang lain, Allah SWT suruh fokus yang lain, lain yang difokus ni. Macam mana nak jadi bangsa berjaya? Orang sekarang dah sibuk cerita bagaimana naik ke bulan, bagaimana membuat kenderaan terlaju di dunia, keselamatan, enjin itu, enjin ni. Kita sibuk lagi dengan kayu-kayu yang tak tahu mana asal-usul ini. Ini komen oleh Syekh Muhammad Ghazali dalam buku beliau tajuk Kaifa Nata'amalu Ma'al Quran. Yang kita sibuk dengan benda-benda yang bersifat seperti itu, kita dah lupakan softwarenya, intinya yang dikehendaki oleh Allah untuk kita faham daripada kisah seperti ini. Jadi Allah SWT memberitahu bahawa yang merupakan satu mukjizat yang diberikan kepadanya, bukti kepada Fir'aun dan pengikutnya bila diutuskan kepada mereka kelak. Ini tongkat kuih Allah, jawapan Nabi Musa. Maksud Musa adalah untuk menjatuhkan daun daripada pohon untuk makanan kambing-kambing ni, untuk santapan kambing. Dan begitu juga digunakan untuk digantung bawa air di belakang mangkali, di bahu seperti kebiasaan kebanyakan pengembala. Kadang-kadang digunakan untuk memukul binatang berbisa, merayap seperti kalajengking dan ular. Jadi Allah telah merintahkan alqiha ya Musa, lepaskan. Tiba-tiba yang menjadi seekor ular. Tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, dia merayap di atas perutnya seperti ular yang lincah. Dalam penggunaan Quran kita akan lihat disebut oleh Allah SWT perkataan ini berulang-ulang. Kadang-kadang sebut hayyatun, kadang-kadang sebut thu'banun, kadang-kadang sebut al-jan, ka'annaha jan, wala mudbiran. Tengok Allah gunakan perkataan yang berbeza-beza. Apa beza ni tuan-tuan? Thu'ban dalam ayat kita baca ni, hayyatun dalam surah Al-Qasas disebut jan yang pernah kita bincangkan dahulu kan. Mengapa perbezaan-perbezaan ini Allah gunakan dalam maksud yang berbeza? Kebanyakan ulama bahasa mengatakan hayyatun maknanya ular yang kecil. Hayyatun, hayya, ular yang kecil. Tuan-tuan boleh lihat dalam kamus, sebagai contohnya kamus Al-Farid, dan kamus yang lain yang baik juga kamus Al-Aziz. Perbezaan ini disebabkan perbezaan tempat terjadinya mukjizat itu. Ini disebut oleh Syekh Banaka Al-Maidani dalam kitabnya Qawaidul Amthal. Ditadabbur kepada Quran Al-Karim, ditadabbur ayat Al-Quran, buku tajuk Qawaidul Amthal ni, bagaimana nak memahami Al-Quran dengan cara yang paling misali, yang paling tepat. Jadi biologi ataupun fizikal ular ni berbeza-beza. Kejap thu'ban, kejap hayya, kejap jan. Hayyatun ular kecil, thu'ban ular yang besar, yang panjang, yang menakutkan, jan ular yang sangat menakutkan. Kenapa tuan-tuan agaknya? Jadi kerana perbezaan tempat mukjizat ini terjadi. Tongkat yang menjadi ular besar yang menakutkan thu'ban di hadapan Fir'aun. Hayyatun dia kecil di depan Nabi Musa, kerana tak perlu nak takutkan siapa. Allah nak beritahu Nabi Musa, ular jadi daripada tongkatmu. Kalau dia buat besar seperti yang berdepan dengan Fir'aun, tentulah tak berapa munasabah tampaknya tuan-tuan. Jadi ni perbezaan penggunaan Al-Quran. Bila jan lebih menakutkan, ini kepada ahli-ahli sihir yang enggan pada peringkat awal untuk taat, untuk patuh dan beriman kepada Nabi Musa, yang pernah kita bincang dahulu dalam surah-surah lepas. Jadi perbezaan penggunaan Quran ini merujuk kepada keadaan, situasi. Perlu kepada ular besar, maka tongkat jadi ular besar, thu'ban. Ular kecil jadi ular kecil, hayyatun. Kalau nak menakutkan ahli sihir, jan. Jadi penampilan ular ni dalam bentuk yang berbeza-beza sesuai dengan tempat, sasaran dan tujuan ia timbul dalam tempat itu tuan-tuan. Jadi disifatkan dengan perkataan tas'a, merayap dengan cepat untuk menggambarkan kehidupan ular ni sempurna. Jadi bukanlah satu benda dongeng ataupun main-main, tapi hayyatun tas'a, ular yang penuh dengan tenaga, energetik. Maknanya ular yang sebenar, bukan sihir seperti yang ma'ruf pada waktu tersebut. Orang-orang Mesir berbangga dengan pencapaian mereka dalam bidang sihir.
Tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Kemudian datang ayat, qala khuzha wa la takhaf sanu'iduha sirataha al-ula wadmum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghairi su' ayatan ukhra linuriyaka min ayatina al-kubra idhhab ila fir'auna innahu tagha. Allah berfirman, ambillah ia dengan jangan takut, kamu akan mengembalikannya kepada keadaan semula, dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu supaya keluar cahaya putih cemerlang tanpa cacat. Sebagai tanda yang lain untuk kami perhatikan, perlihatkan kepadamu sebagian tanda-tanda kekuasaan kami yang sangat besar. Pergilah kepada Fir'aun, sungguhnya dia telah melampaui batas. Melihat peristiwa ular yang luar biasa ni tuan-tuan dengan mata kepalanya sendiri, Nabi Musa menjadi takut. Maka Allah menenangkan, mengamankan perasaan Nabi Musa. Lalu Allah berfirman, ambillah ia, pegang ular itu balik semula, jangan takut, kami akan kembalikannya kepada keadaan asal, menjadikannya tongkat balik semula. Dan kami menganugerahkan kepadamu mukjizat yang lain. Kepitlah tanganmu, tangan kananmu melalui leher bajumu ke dalam ketiakmu sebelah kiri, dan tariklah keluar, nescaya tanganmu akan keluar menjadi putih bagaikan cahaya matahari yang menyilaukan mata tanpa cacat. Padahal sebelum ini warnanya kehitam-hitaman seperti kulitmu. Nabi Musa ni warna dia asmar tuan-tuan. Asmar maknanya Nabi Musa ni kulitnya seperti disebut dalam hadis hitam manis. Jadi ini merupakan satu kebenaran, mukjizat yang lain di samping tongkat itu yang tukar menjadi ular. Kedua hal ini kami lakukan untuk kami perlihatkan kepadamu sebahagian daripada tanda kekuasaan kami yang sangat besar, dan penguat hatimu dalam melaksanakan tugas menyampaikan dakwah kepada Fir'aun dan juga Bani Israel. Kerana itu pergilah kepada Fir'aun dan kaumnya untuk menyampaikan risalah Allah. Semoga dia insaf, semoga dia beriman, tunduk kepadaku. Sungguhnya dia telah pun melampaui batas derhakanya kepada Allah dan sikap zalimnya kepada manusia. Perkataan janahaka, tuan-tuan, janahika ni digunakan oleh Allah SWT. Janah pada awalnya makna sayap, tapi digunakan juga untuk merujuk kepada bahu ke bawah sampailah ke ketiak. Ini boleh tuan-tuan lihat dalam kamus Al-Farid sebagai contohnya. Jadi perkataan wadmum yadaka ila janahik. Udmum ni ambil perkataan dhamma. Dhamma ni maknanya pada peringkat awal maknanya gabung, tapi dimaksudkan di sini masukkan tangan kanan kamu bergabung dengan ketiak kamu. Itu kamu lakukan dengan masukkan tangan melalui jaib, iaitu lubang yang terdapat pada leher baju, dan kami akan keluarkan cahaya daripada tangan tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, dulu kita telah bincangkan sedikit dalam surah Al-A'raf tentang mukjizat yang Allah kurniakan kepada Nabi Musa ni. Disebut di tempat yang berbeza-beza kerana turunnya pada waktu yang berbeza-beza, dan ditackle dari sudut yang berbeza-beza masalah yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan Islam kepada orang Arab pada waktu itu. Tuan-tuan, kata mengeluarkan di sini, wadhum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghairi su' ayatan ukhra. Kata mengeluarkan, tuan-tuan, yang kita dapat lihat dalam surah Al-A'raf, naza', mengeluarkan sesuatu dengan cara yang keras, dengan cara yang sulit, seakan-akan ada sesuatu yang bertahan sehingga perlu kekuatan, kesungguhan untuk memisahkannya. Tentu saja masukkan tangan melalui lubang baju tempat masuknya kepala ni, kemudian menyentuhkannya ke ketiak, keluarkan satu proses yang sulit. Masukkan baju dekat celah-celah leher kita, kemudian tarik keluar. Dia adalah satu proses. Jadi itu sebab Allah gunakan di sini dalam surah Al-A'raf, naza'a maknanya mencabut. Pernah kita bincangkan dahulu. Kemudian bayda yang dimaksudkan di sini bukan kerana penyakit. Biasa orang kena penyakit bayda ni, penyakit keputihan. Apa keputihan ni? Penyakit macam penyakit sopak kulit, panau. Panau. Bukan panau, tapi ialah cahaya yang sangat menarik perhatian, menakjubkan orang yang melihat. Lebih-lebih lagi kerana Nabi Musa adalah seorang yang berkulit hitam manis. Pernah kita bincangkan dahulu, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, Nabi Musa ni disifat Allah asmar. Asmar ni menerusi hadis yang pernah kita bincangkan dalam Sahih Al-Bukhari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada sahabat namanya Abdullah bin Umar perkara tersebut. InsyaAllah nanti akan datang kita akan bincangkan peranan Musa di sini,
dan doa Nabi Musa yang Allah ajarkan kepada kita untuk diamalkan bila kita menghadapi kesulitan dalam penyampaian Islam, contohnya dalam nak mengajar anak berpidato, contohnya nak mengajar diri kita lebih berkeyakinan dalam menyampaikan, ekspreskan pandangan kita, contohnya. Kita akan lihat perkara ini dalam kuliah akan datang, kaitannya dengan kehidupan kita. Al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab. Quran turunnya untuk seluruh waktu, bukan terbatas pada zaman tertentu sahaja. Ibrahnya berpanjangan. Bacalah daripada kitab yang bertajuk Tadabbur Al-Quran. Beginilah Al-Quran mengajar kita, karangan Ustaz Muhammad Zamri Zainuddin dan juga Ustaz Muhammad Nizam bin Abdul Qadir Hafizahumallah. Kita akan lihat perkara ini yang kuliah akan datang. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.